Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perbincangan kita insya-Allah pada malam ni muka surat 29. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darain. ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل النار ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا. Jadi tajuk kita ni iaitu bantahan terhadap golongan murji'ah ataupun menolak dakwaan iman tidak tergugat dengan maksiat. Kata Imam Abu Hanifah, wala naqulu innal mu'min la taduruhu dhunub. Kita tidak mengatakan, maknanya dari segi i'tiqad. Kata di sini, qala di sini dengan makna i'tiqad. Sebab itulah dalam pengajian ilmu firaq, ilmu tentang pecahan-pecahan umat Islam ni, dia ada perkataan istilah dia maqalah. Maqalah tu maknanya akidah. Benda yang dikata oleh satu pihak dan itu menjadi akidah kepada mereka. Jadi kita ahli sunnah ni, kata Imam Abu Hanifah, tidak mengatakan orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya. Maknanya orang mukmin, dia mukmin juga walaupun dia buat dosa. Tapi oleh kerana iman kita ni terdiri daripada qaulun wa amalun, terdiri daripada kata-kata dan juga amalan, jadi amalan yang dia buat tu tidak mengikut perintah Allah Ta'ala, dia langgar perintah Allah Ta'ala, maka itu tanda dia lemah iman. Sebab apa? Sebab iman seseorang itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Bertambah tu dengan sebab amal-amal yang baik, dan berkurang imannya itu dengan sebab maksiat yang dia buat. Jadi kalau seorang mukmin itu buat dosa, jadi imannya itu terjejah lah. Sebab apa? Sebab dia berani langgar perintah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bila nak larang kita ni, maka dia akan kata ya ayyuhallazina amanu. Dia akan mulakan dengan panggilan, wahai orang beriman, kena buat gini, jangan buat gini. Jadi kalau maksiat tu Allah SWT larang dengan kata panggil dulu, wahai orang beriman. Mana kalau kamu benar-benar beriman, maka kamu akan patuh. Kamu akan patuh. Begitu juga dalam setengah ayat yang lain Allah Taala kata in kuntum mu'minin, sekiranya kamu ni beriman. Jadi kalau seseorang itu katalah dalam bab riba, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah saki-baki riba. Maknanya kalau ada riba 1 sen pun jangan ambil. Ambil hak modal kita je. Allah Ta'ala kata jika kamu beriman dengan Allah. Maknanya kalau seorang tu makan riba juga, jadi iman dia itu tidak ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tak sempurna.
Maknanya ada perbuatan riba tu, mana dia telah melanggari perintah Allah Taala, dan bila begitu imannya itu kepada Allah Taala, keyakinan dia kepada Allah Taala kurang. Sebab Allah Taala kata in kuntum, sekiranya kamu beriman. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, atau dia diam sahaja. Maknanya kalau dia mengumpat, memaki, mencaci, melanak, mengutuk orang lain, jadi itu dia telah tidak memenuhi syarat yang Allah Taala ada. Kalau kamu beriman, hendaklah kamu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau dia kata juga dia kata buruk, kata wuduh juga, maka iman dia tu tidak sempurna. Jadi bila tak sempurna itulah terjejas. Jadi pada ketika dia buat maksiat, iman dia tu lemah. Seperti bateri lah. Bateri kita telefon tu kan. Tak. Kalau ada 12%, boleh lagi nak jawab mesej. Boleh lagi. Tak. Tapi 12% tu nak telefon kau ke? Tak ke? Kecek sepatah tu mampu. Maknanya ada bateri tapi lemah. Maknanya sangat-sangat tidak dapat menjaga dia. Jadi mudah kita faham iman ni macam bateri lah. Kuasa, tenaga yang ada dalam diri kita, kekuatan yang ada dalam diri kita. Nombor 72, Murji'ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Mana ni golongan Murji'ah ni, mana dia kira tak apa kita buat kejahatan sebab tak apa, hati kita baik. Ni biasalah orang-orang kita ni. Tak. Dia kata tak apa, kita buat maksiat dulu, lepas ni kita taubatlah. Ni buah ni dipanggil golongan Murji'ah. Ataupun kalau dia berlakon filem lah, dia dakak ko, dengan tidak suami isteri, dia dakak lah, dia buat lakon sembah berhala lah, tak. Dia Islam lagi, ada wujud dia tu khan tu, tanda orang Islam, tapi tidak beriman dengan arti kata sebenar. Sebab ada pada dia tu ciri-ciri Murji'ah. Ciri-ciri Murji'ah ni mana seolah-olah dia mewajarkan maksiat yang dia buat. Jadi dia tak bimbang. Dia tak takut, dia tak bimbang. Takut-takut Allah SWT dalam keadaan dia buat lagu tu Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Dia kata tak apa, kita boleh bertaubat. Ataupun dia kata awak yang tengok saya ni lagu ni seksi, dah tidak menutup aurat, tapi hati saya baik. Murji'ah tu dia tetap orang beriman Islam, tapi Islam buat bateri lemah lah, bateri 5%. Bateri 5% ni kalau telefon metatula boleh padam. Kalau dia tu bila-bila masa saja orang boleh harap dia kepada agama lain. Mudah. Sebab apa? Sebab disebabkan dia sudah terbiasa buat maksiat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi takut gerung dia kepada Allah, takut pada azab neraka. Jadi dia bermudah-mudahan dalam buat dosa, memandang remeh maksiat yang dia buat. Ini golongan Murji'ah. Jadi golongan Murji'ah ni mereka berpegang dengan zahir hadis atau sebagai hadis tentang kelebihan orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk syurga. Dia pegang hal ni je. Dia pegang dengan hadis Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga.
Jadi dia kata kita ngucap dah kata la ilaha illallah boleh masuk syurga. Jadi dia pegang, maknanya pegang kemah kemis setakat tu. Pas semaya Tuhan Nabi tak sebut, dia kata lagu tu. Nabi tak sebut sini. Siapa-siapa semaya masuk syurga. Nabi kata siapa-siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Padahal hadis tu Nabi sebut tu dalam konteks mana? Iaitu kalau orang tu masuk Islam. Masuk Islam, mengucap la ilaha illallah, tak ada nak semaya, tak ada nak belajar baca Quran, mati. Tak ada amalan, masuk syurga. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, la ilaha illallah, orang masuk syurga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ni pasti masuk syurga, iaitu dengan arti dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia selamat daripada kekal dalam neraka. Jadi itu orang panggil iman munji. Iman yang menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam neraka. Kalau Nabi nak, lagu mana? Orang panggil iman mu'li. Iman yang menaikkan darjat kita. Jadi nak naik darjat ni, sebab Islam ni dia banyak cabang. Iman ni dia banyak darjat, dia banyak tingkatan. Ada amalan fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada benda yang sunat, ada benda yang macam-macam lah jenis-jenis amalan tu. Jadi orang mukmin ni dituntut supaya buat pelbagai bentuk amal. Setelah dia beriman kepada Allah SWT, dia dituntut supaya buat macam-macam jenis amalan. Supaya apa? Supaya dengan pelbagai bentuk amalan-amalan soleh dia buat tu, maka darjat dia tu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis-hadis lain Nabi sebut, bukan setakat kita dapat buat amal-amal soleh sahaja, tapi Nabi sebut kemanisan. Kemanisan dalam beriman, kemanisan dalam beramal soleh. Jadi nak semacam. Kalau sepuluh sahabat lah. Kalau sahabat malam mula-mula Nabi qiyam Ramadan kan. Bila Nabi tubik berlaku. Malam esok ramai lagi. Malam ketiga kohor ramai. Siapa tak muat masjid. Maknanya itu iman sahabat. Bila dia ada keinginan untuk taat kepada Allah SWT, maka akan bertambah semangat untuk beramal dan bertambah kemanisan dalam beramal. Ahli sunnah mengatakan dosa dan maksiat yang dilakukan memberi kesan kepada iman dan di akhirat perlu dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka sebelum masuk syurga. Jadi ahli sunnah kata siapa-siapa yang buat maksiat memang tanda iman dia lemah. Sebab dalam hadis Nabi SAW lain, Nabi kata la yazni mu'min hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku mu'min hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan hina yantabiha wa huwa mu'min. Tidak beriman, tidak mencuri, tidak berzina. Seorang mukmin ketika dia berzina tu dalam keadaan dia beriman. Dan tidak mencuri, seorang mukmin ketika dia mencuri itu dalam keadaan dia beriman. Dia orang mukmin pada ketika dia curi itu dia tidak beriman. Jadi Nabi nak sebut pada kita perbuatan maksiat tu boleh menafikan iman. Yang ini boleh menafikan iman yang sempurna. Tak cukup. Tak cukup. Supaya kalau kita beli kedai lah, kita beli kedai, beli barang dan motibai tak cukup kilo, tak sempurna. Tak sempurna. Sebab apa? Sebab masa kita beli tu kita yakin dah sekilo dah. Walimah ni pokoknya tidak, tak cukup sekilo, tak sempurna. Jadi bila tak sempurna,
Kuranglah. Begitu juga dalam hadis perkara yang tiga Nabi sebut. Tidak seorang mukmin itu merampas harta orang. Ketika dia merampas itu dalam keadaan wa yarfa'un nasu ilaihim wa yarfa'un nasu absarahum ilaihi. Gitulah lebih kurang. Dalam keadaan orang lain tu tengok saja. Masa dia rampas harta orang tu, orang tu punya barang tadi hanya boleh kelih saja. Tak ada nak buat apa-apa. Lalu pada ketika tu dia tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Allah SWT, mana dia tidak takut pada Allah. Setengah ulama kata pada waktu tu iman dia tercabut. Selesai daripada maksiat tadi, iman tu balik semula. Yang ni pada ketika dia buat tu, ketika dia buat maksiat tadi tak ada takut kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa takut kepada azab api neraka. Sebab itulah dia berani buat. Tapi dah boleh kepada puak Mu'tazilah, dia kona pula hadis tu. Begitu juga pokok Khawarij, dia kata dengan sebab maksiat tadi dia tidak jadi orang beriman, sebab Nabi sendiri menafikan iman. Sedangkan ahli sunnah kata tidak beriman di situ dengan arti tidak sempurna. Banyak kalau ada hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia suka saudara dia tu dapat seperti mana dia dapat juga. Kalau dia ada kebaikan ni, dia nak saudara dia tu ada juga. Kalau tak ada perasaan lagu tu, jadi perasaan nak rebut seorang, nak membolok dia seorang, tak sebagi kepada orang lain, itu dikira sebagai tidak sempurna iman. Ibnu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam menulis kitab Al-Iman khusus untuk menolak tafsiran Murji'ah yang menyeleweng. Begitu juga Imam Bukhari. Moga sini belajar kitab Sahih Bukhari. Kitabul Iman tu, kalau kita belajar Kitabul Iman tu, daripada awal lagi Imam Bukhari menyatakan minal iman. Qiyamu Ramadan minal iman. Banyak benda-benda yang Imam Bukhari kaitkan minal iman, sebahagian daripada iman, mana amalan daripada iman juga. Imam Bukhari kata bab zulmun duna zulmin. Ini bab berkenaan dengan kezaliman tu, ada hak lebih besar, ada hak lebih kecil. Ada bab kufrun duna kufrin. Ada kufur hak besar, bawah dia tu ada kufur hak kecil. Maknanya dia beriman juga, tapi ada kufur yang kecil, yang ini tidak berterima kasih. Jadi Kitabul Iman Imam Bukhari itu nak menolak golongan yang menafikan iman, amal itu termasuk dalam bab iman. Sebab itulah ulama kita dulu dia tekan bahawa iman tu mesti terdiri daripada amalan. Kalau dia beriman, mesti dia akan buat benda baik dan akan menjauhi benda jahat. Dia dapat menyempurnakan imannya itu dengan amal-amal soleh. Bila dia buat maksiat, berarti dia telah merosakkan amalan dia. Dia telah merosakkan iman dia. Ada hubung kait lagu tu. Kemudian kata Imam Abu Hanifah lagi, wala naqulu innahu la yadkhulun nar, dan kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk dalam neraka. Maknanya orang beriman ni kalau dia buat dosa, kita tidak kata dia tak masuk neraka, tetap masuk neraka juga. Orang kata bahagian cuci, nak bersih, cuma tidak kekal. Tidak kekal. Jadi dalam bab orang beriman tidak masuk neraka ni, seperti mana orang beriman masuk syurga, yang ni dia masuk syurga setelah masuk neraka. Ataupun tidak kekal dalam neraka dan akhirnya dia masuk syurga. Begitu juga orang beriman ni, sama ada dia tak masuk langsung dalam neraka. Maknanya dia dalam kehidupan dia tu dia taat betul-betul perintah Allah Ta'ala dan dia sentiasa bertaubat, maka dia tidak akan masuk dalam neraka. Tapi kalau seorang itu beriman dan dalam masa yang sama dia mencuaikan
kefarduan, dan dia buat juga amal-amal maksiat. Yang ni orang yang Allah SWT sebut zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri dia. Orang yang menzalimi diri dia ni, dia dimasukkan dulu dalam neraka sebab tak sesuai tu. Nak masuk syurga dalam keadaan berkarat dengan dosa-dosa. Jadi kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk ke dalam neraka, maknanya dia akan masuk juga syurga akhirnya setelah masuk dalam neraka terlebih dahulu. Dan kita juga tidak mengatakan dia akan kekal di dalamnya. Sebab apa? Dia tidak akan kekal dalam neraka ni sebab dia mati dalam keadaan beriman. Ada. Orang yang mati dalam keadaan dia hanya sebesar zarah ada iman, dia akan dimasukkan dalam neraka, sehingga dia akan dikeluarkan juga. Orang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Dalam hadis sebut dia akan dimasukkan dalam syurga juga. Yang mana syurga tu luah, luah kalah lah. Tapi dia kena mandi dulu. Dia kena mandi dalam ma'ul hayah, air kehidupan. Mana dia dalam keadaan hangus letung tu, dikeluarkan daripada neraka, mandi dalam sungai kehidupan, maka tumbuh comel balik, barulah sesuai masuk dalam syurga. Jadi iman sebesar zarah tu dia ambil kira juga. Yang ni dia tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun dia seorang fasik. Jadi orang mukmin kalau dia buat dosa, kalau dia buat dosa besar tanpa bertaubat, dipanggil mukmin fasik. Mukmin fasik. Tetapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Jadi tak kira lah tadi. Yang ni dia tidak akan kekal dalam neraka meskipun dia mati dalam keadaan buat maksiat tidak sempat bertaubat. Jadi kita boleh nampak beginilah. Orang mukmin ia benar-benar taat kepada Allah SWT. Segala perintah-perintah Allah Taala dia buat dengan sempurna, dia jaga amal zahir, amal hati dia, benar-benar bertawakal kepada Allah Taala, maka dia akan masuk syurga tanpa hisap. Tak ada kira pakai lepas. Lepas. Ibarat kita kat immigration lah. Pegawai tu ni dia kenal kita. Lepas. Kita bawa bil banyak pun pakai tak timbal-timbal. Lalu gitu. Lepas beres. Itu panggil tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Ada orang mukmin masuk syurga dengan dihisap tanpa perlu dimasukkan dalam neraka. Ada juga orang mukmin kena masuk dalam neraka dulu, barulah dia dapat masuk syurga, iaitu orang-orang yang ada mati tu dalam keadaan tidak sempat bertaubat, maksiat akan maksiat dia tu. Jadi dia tu diharamkan kekal dalam neraka. Jadi bab orang mukmin masuk dalam neraka ni dia tidak akan kekal. Adapun orang kafir, orang yang engkar Allah Taala, orang yang syirik kepada Allah SWT, Allah SWT tidak akan maafkan dia. Orang-orang yang engkar Allah SWT ni, menafikan ketuhanan Allah SWT, maka dia kekal dalam neraka. Kemudian bab seterusnya, tidak memutuskan penerimaan amalan. Mana apa? Amalan-amalan kebaikan yang kita buat ni, jangan kita seruk, Tuhan nak buah aku ni dalam syurga mana? Sedap dia. Kita ni, pok kita ni, pok syurga belah kedah ni, kecek sama kita. Kita ni tak ada benda baik tak buat belaka. Kita semaya dah, ngaji dah, ngatik dah, haji dah, sebut bila. Tak boleh lagu tu. Kata Imam Abu Hanifah, wala naqulu inna hasanatina maqbulatun.
wa sayyi'atina maghfurah ka qaulil murji'ah walakin naqulu man 'amila hasanatan bi jami'i syara'itiha khaliyatan 'anil 'uyubil mufsidah wa lam yubtilha bil kufri war riddah wal akhlaqis sayyi'ah hatta kharaja minad dunya mu'minan fa inna Allah ta'ala la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yusibuhu 'alayha. Kita tidak mengatakan bahawa amalan kebaikan kita ni pasti diterima. Kita tak kata lagu tu. Mana tak boleh kata sebagai putus. Tak boleh. Jadi kalau kita duk main, kita ni masuk syurga dah. Dengan sebab amal-amal kita ni. Tak kena. Salah lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi ayat dah. La yudkhila ahadakumul jannata amalu. Kamu ni sama sekali, sesekali tidak masuk dalam syurga disebabkan oleh amal kamu. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Aku pun tidak dapat masuk syurga melainkan Allah Ta'ala menyelubungi aku dengan rahmat dia. Maknanya kita jangan anggap kita ni sudah layak, wajib atau Allah Ta'ala memasukkan kita dalam syurga disebabkan oleh amal kita. Jadi kita kena berharap kepada rahmat dia. Jadi nombor 74 tu, ahli sunnah tidak memutuskan bahawa segala kebaikan yang dilakukan diterima secara pasti. Sebab itulah kita lepas kita buat amal ni, kita kena minta Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna. Sebab itulah cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bila mana mereka berdua ni buat Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim dan Ismail meninggikan tiang-tiang Kaabah. Lalu mereka berdua berdoa, ya Allah, terimalah daripada kami ni. Jadi di situ kata ulama, betapa dua orang nabi, bukan Tok Imam, bukan Tok Lebah, Tok Bila, dua orang nabi minta dengan Allah SWT supaya amalnya diterima. Amal gapo? Buat Kaabah. Tak ada dah besar sekali. Kita buat masjid ni besar dah pahala. Ni Ummul Qura, ibu segala masjid. Semua masjid dia kena ngadak kepada Kaabah. Kalau buat masjid ngadak kot lain, tak diterima. Jadi dua orang nabi buat amal yang paling besar sekali di tempat yang paling suci sekali. Tetap mereka berdua tu minta dengan Allah Ta'ala, yakni dengan rendah diri supaya diterima. Setara Nabi tu. Sebab itulah daripada sinilah ahli sunnah mengatakan bahawa kita tidak boleh dengan putus kata amal kita ni telah diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab tu kita kena doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah SWT terima amal kita. Begitu juga demikian juga segala dosa, mereka tidak memutuskannya akan diampun. Tak apa pun kita kalau taubat kita terima taubat. Kena ingat bahawa Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Allah Ta'ala tidak kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah berhenti situ. Tapi kena taubat nasuha. Mana taubat yang benar-benar taubat. Dan taubat hak nasuha ni seperti mana yang kita belajar dalam bab taubat ni, dia kena tinggal terus menyesal apa yang telah kita buat dan berazam tidak akan buat lagi. Dan satu lagi, kita kena baiki keadaan diri kita. Illal ladzina tabu wa aslahu. Dan dia kena baiki keadaan dia. Jadi dia kena berusaha jadi lebih baiklah.
kena meningkatkan kualiti iman dan amal dia tu supaya dia tidak U-turn balik buat maksiat. Jadi kita tak boleh kata tak apa, Allah Ta'ala terima lah taubat kita ni. Maknanya kita ni tak boleh tak boleh kita kata benar-benar yakin selamat. Sebab itulah orang mukmin ni dia kena duduk dalam dua keadaan. Yang pertama raja, berharap. Jadi berharap amal dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dan satu lagi dia kena dalam keadaan khauf, takut. Jadi takut amalnya itu tidak diterima. Dua benda ni. Raja dan khauf. Berharap amal-amal diterima, khauf. Yang ni takut amal tertolak. Bahkan mereka mengharapkan Allah menerima amalan mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut sifat orang yang beriman. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan. Jadi mereka itu memberi dengan ikhlas harta-harta mereka di jalan Allah, sedang hati mereka gemetar. Kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi surah Mukminun ni kita kena ingat ada dua bahagia, dua tempat. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang beriman. Kadang-kadang orang kita ni kan, dia nampak 10 ayat pertama, dia nampak tu sifat orang beriman. Jangan lupa dia ada lagi tu daripada ayat 57. Ayat 57 tu sampai ayat ni tambah sifat-sifat orang beriman. Antara tafsiran bagi ayat ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah Aisyah tanya pada Nabi. Ayat ni orang-orang buat maksiat ke wahai Rasulullah? Nabi kata, "Da, allazina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wahum yakhafu alla tuqbala minhum." Nabi kata bukan orang yang buat maksiat, tapi orang-orang yang berpuasa, orang yang bersembahyang dan bersedekah, sedangkan mereka takut amalan mereka tidak diterima. Sebab itulah kita ni, walaupun kita banyak dah amal kita buat, jangan nampak kita telah buat. Jadi seolah-olah kita boleh bilang, seolah-olah kita ni telah berjasa kepada Allah. Yamununa 'alaika an aslamu. Mereka tu sebut kepada engkau wahai Muhammad bahawa kita ni telah berbudi kepada Allah Ta'ala dengan sebab kita beriman. Jadi kita pun kalau kita boleh bilang kita semaya gini-gini sebut masjid tu tolong, anak yatim sini tolong, pondok tu tolong, sini tolong, sebut kat orang tak kena, salah lah gitu. Jadi dia kena ada buah takut tidak diterima. Seperti qaulil murji'ah, seperti kata-kata golongan murji'ah. Sebab murji'ah tu seperti kita kata tadilah, dia kata tak apa kita buat maksiat banyak mana pun, sebab Tuhan pengampun. Dia nampak semacam Allah ni Ghafur Rahim. Dia tak nampak Allah Ta'ala ni apa? Qahar. Dia nampak syurga ya. Dia tak nampak neraka tu. Dia tak nampak neraka. Sedangkan dua-dua tu Allah Ta'ala cipta. Sebab itulah dalam hadis Ibnu Mas'ud kita belajar sama tu dah tentang keadaan kita orang beriman ni, seseorang tu kamu lihat dia tu beramal dengan amal orang beriman dah, sehingga sejengkal dia nak mati tu lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Dah. Begitu juga seorang tu dia beramal dengan amal ahli neraka sehingga dekat nak mati tu, sejengkal ya nak mati, lalu dia beramal dengan amal ahli syurga, maka dia masuk syurga. Maka sebab itulah ulama kata pada kita al-amalu bin niyat, satu lagi innamal amalu bil khawatim.
Amal tu kena bermula dengan niat. Amalan-amalan tu dikira dengan penutup. Kena jaga. Maka sebab itulah nak jaga permulaan dan perakhiran ni, kita kena ada dua sifat tadilah. Rajak berharap kepada Allah dan takut kepada azab dia, takut tidak diterima amal. Sebab kalau kita kata, takut kita kata, lagu mana dia semaya tak boleh jadi ahli neraka. Itulah dia tak nampak, dia tak nampak, dia tidak faham dengan tepat. Bila kita beramal, kita ahli yang beramal ni, kita kena banyak takut dan banyak berharap kepada Allah. Tak boleh kita nak nampak kita je. Itu tanda gagal kita dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni walaupun dituntut supaya beramal, tapi kita tidak boleh berkata dengan amal. Sehingga kita rasa kita layak masuk syurga. Tak boleh, tak kena lagu tu. Salah. Jadi bab diterima amal ni, kita tak boleh putus kata kita telah menjadi orang yang makbul. Makbul di sisi Allah, tak boleh. Tetapi kita mengatakan sesiapa yang melakukan kebaikan dengan cukup semua syaratnya. Cukup syarat ni apa? Tak banyak syarat dia. Tapi panjang bawah tu. Syarat dia dua je. Yang pertama ikhlas. Yang kedua bertepatan mengikut cara Nabi. Ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah, mereka beribadat kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas, patuh kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas yang kedua kena mengikut cara Nabi. Ayukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu ni yang paling elok amalan dia? Sebab amal ni dia kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kena ikut cara Nabi. Tak boleh buat cara kita. Cara kita ni macam-macam cara kita. Buat nasi dagang banyak cara. Buat nasi dagang. Nasi dagang ke, nasi minyak ke, nasi biryani ke, macam-macam cara. Tak. Tapi nak semaya tak boleh. Tak boleh buat cara kita. Kena buat cara Nabi. Nak beribadat, nak baiki diri kita supaya dapat kembali kepada Allah SWT dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada kita ni, kena cara Nabi. Kita tak boleh fikir dengan rekaan kita sendiri, dengan akal kita, tak boleh, dengan pengalaman orang tua orang ni, tak boleh. Dia kena betul-betul menepati hak Nabi ayat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semaya seperti mana kamu lihat aku semaya. Jadi di bawah hak kena supaya cara Nabi itulah panjang huraian je. Kemudian kosong daripada keaiban yang merosakkan. Mana dia kena jagalah amalan dia tu. Tak boleh ada riak. Tak boleh ada ujub. Tak ada orang sepaku ni. Tak. Amai buah tu habis. Nak suruh orang tahu riak ni, mana nak suruh orang tahu. Lepas ni kita ada bab riak tu. Surat 32. Jadi benda-benda aib yang merosakkan. Begitu juga kalau orang tu ada deki, ada deki hasad pada orang, punah amalan dia. Nabi kata innal hasada hasad itu memakai amal-amal seseorang itu seperti mana api memakai kayu. Dalam keadaan tak khabar, sikit. Dan dia tidak membatalkannya dengan kufur dan murtad. Wali'azubillah. Maknanya dia kena jagalah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana dia kena jaga. Jangan dia batalkan dengan kufur dan riddah. Begitu juga jangan dia membatalkan dengan akhlak-akhlak yang tercela. Tinggal terjemah tu kena tambah. Dan dia tidak membatalkannya dengan kufur, murtad dan
akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Tadilah, mana kalau dia deki punah amal dia. Kalau dia mengungkit, dia bui. Dia tu harap aku tolong. Dah. Ataupun kita kata pada dia, tanpa kita widah zakat dia pun. Mai pula. Tu talih. Itu kita ukit dia. Ataupun kita tengok pocik ni mai minta sedekah dengan kita. Kita wis macam dak. Sani widah, ni mai minta pula. Tu ada ukit tu. Kalau kita tak sewi, tak usah kata-kata, tak usah kata lah. Tak usah kata gapo. Akak panggil gitu. Kalau kita nak wi. Tapi kalau kita wi, kita kata wi semacam. Minta semacam. Tu maknanya kita telah ukit pada dia. Jadi perbuatan mengukit ni Allah Ta'ala tak kena. Jadi dia jaga semua tadi, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalannya. Kena letak gitu. Jangan bimbang. Mana kita ni jangan rasa pasti diterima, dan jangan pula rasa kita ni Allah Ta'ala tidak ambil kira. Tak. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amal yang kita buat. Dia ambil kira. Sebab itulah dalam surah Iza zulzilatil ard tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maknanya sebesar zarah pun Tuhan akan tunjukkan juga pada kita sehingga kita dapat lihat. Zarah ni lagu mana zarah ni? Zarah ni antara tafsir ulama, debu tu. Debu kan? Bila kita katalah kita buka nyala, tak. Kita buka nyala tu, kita pun nampak hok naik tu. Halu-halu, tu zarah. Setengah ulama kata zarah tu telur semut. Sebesar telur semut. Bacalah pendapat. Jadi Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan, bahkan diterimanya dan diberikan balasan. Bukan setakat diberi balasan, tapi digandakan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa-siapa mari dengan buat kebaikan, Allah SWT akan beri 10 hasanah. Kita waksa, Tuhan balas 10. Jangan bimbang lah. Maknanya kita jangan benar-benar yakin kita akan dapat pahala. Yang kedua, jangan bimbang. Allah Ta'ala ni, dia tak kira. Dia orang baik, dia wis 10. Lepas tu Allah Ta'ala boleh gandakan lagi. Berdasarkan kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang tu apa yang dia niatkan. Maknanya amal yang sama, amal yang ringkas, tetapi dia buat dengan niat yang baik, banyak niat. Atas amal tu banyak niat dia buat. Mari sejid, nak sembahyang jemaah, nak iktikaf, nak dengar kuliah, nak bersilaturahim, nak gapo lagi. Jadi orang yang niat banyak ni, banyaklah pahala dia. Allah SWT boleh beri balasan, bahkan diterimanya dan diberi balasan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Siapa-siapa yang melakukan amal soleh dalam keadaan dia beriman. Jadi beriman tu syarat, amal soleh tu maknanya mengikut Nabi nak. Fala kufrana li sa'yihi. Usaha dia tu tidak akan dipersia-siakan. Yang ni Allah Ta'ala akan memberi balasan. Allah Ta'ala akan tunjuk. Allah SWT akan catat dalam surat amal dia tu, dan dia akan terima, dan bila dia jadi orang berjaya, dia boleh tunjuk. Ni aku ni. Di akhirat. Jadi sebesar zarah amal soleh yang kita buat pun tetap dikira. Mana jangan bimbang lah. Jadi yang pentingnya kita kena letak seperti mana Nabi Ibrahim ni. Bawah sekali tu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Inilah doa Nabi Ibrahim bila mana dia selesai membina Kaabah. Walaupun dia Nabi, tetap dia minta supaya amal dia tu diterima oleh Allah SWT.
Kemudian tajuk satu lagi tu berkenaan dengan pendosa di akhirat. Setakat itulah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada perlembaran saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.